Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton video ini. Saya Aiman bin Suhaimi dan bersama rakan saya. Dalam video ini, kami akan membincangkan berkenaan masalah-masalah dalam bahasa dan komunikasi. Jadi sebelum kita melihat kepada masalah bahasa, saya ingin berkongsi sedikit berkenaan definisi bahasa. Bahasa adalah merupakan perantara untuk manusia berkomunikasi sesama mereka, di mana manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tanpa keupayaan berbahasa adalah sukar bagi seseorang itu hendak meluahkan perasaannya atau menyampaikan ideanya kepada orang lain dan sebagainya. Jadi di dalam video ini kami akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa dan masalah pertuturan. Definisi bahasa yang telah disebutkan tadi dengan jelas menyatakan bahawa masalah bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu, ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. Masalah bahasa adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks sama ada secara verbal atau bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tata bahasa yang kurang sesuai, kurang perbahandaraan kata dan tidak upaya mengikut arahan. Jika dilihat dari aspek yang lebih terperinci, masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan atau kedua-duanya atau sistem simbol yang lain, di mana masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan dari mana-mana aspek bahasa berikut, iaitu yang pertama, bentuk bahasa, kandungan bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Dalam aspek bentuk bahasa terbahagi kepada tiga, iaitu fonologi, morfologi dan sintaksis. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Manakala formologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas. Sintaksis pula adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Dari aspek kandungan bahasa, ia disebut semantik, iaitu sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan, kehendak dan makna perkataan ayat dan ayat. Dari aspek fungsi bahasa pula, ia disebut pragmatik, adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. Jadi berdasarkan definisi masalah bahasa yang telah disebutkan, masalah yang mungkin dihadapi dari segi aspek-aspek tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, dari aspek fonologi, di mana kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti nama disebut mama dan sebagainya. Yang kedua, morfologi, iaitu kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa, struktur ayat yang salah dan penggunaan imbuhan yang salah. Yang ketiga pula iaitu sintaksis. Masalah yang berkaitan sintaksis pula melibatkan kesalahan tata bahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Yang keempat, semantik. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah,
menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Dan yang kelima, yang terakhir, pragmatik, iaitu masalah berkaitan pragmatik ini melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak untuk memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Jadi kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa berikut hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Tindakan awal perlu diambil untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Apabila seorang guru mengajar bahasa kepada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran, guru itu hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah bahasa yang disebutkan tadi. Jadi, itu saja daripada saya. Seterusnya kita melihat kepada masalah pertuturan yang akan dibincangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menyaksikan video ini. Saya Mas Milin bin Abdul Saring, BK 18110168, dan pada hari ini saya akan membentangkan atau menerangkan berkaitan pertuturan yang biasa berlaku dalam komunikasi seharian kita. Sebelum itu, pertuturan boleh didefinisikan sebagai bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi, pernafasan, dan suara. Secara ringkasnya, pertuturan ini merujuk kepada apa yang kita katakan melalui mulut kita. Seterusnya, saya akan menerangkan unsur-unsur pertuturan yang biasa kita gunakan dalam pertuturan seharian kita, di mana pertuturan mempunyai 4 unsur, yaitu suara, bunyi, artikulasi, dan kelancaran. Yang pertama adalah suara. Suara terbentuk dalam 3 komponen. Yang pertama adalah pitch, yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Yang kedua pula ialah kekuatan atau kenyaringan suara. Dan yang terakhir kualiti suara. Jadi, itu adalah 3 komponen yang membentuk suara dalam pertuturan. Seterusnya, kita akan pergi ke unsur pertuturan yang kedua, yaitu bunyi. Bunyi adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. Dalam suara, terdapat individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah ataupun terlalu nyaring. Jadi, melalui suara lemah, kuat dan nyaring itulah yang dimaksudkan dengan bunyi. Unsur pertuturan yang ketiga ialah artikulasi. Artikulasi melibatkan gigi, lelangit, bibir, dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Intinya, artikulasi adalah bahagian dalam dan luar mulut yang terlibat dalam pengeluaran bunyi. Unsur pertuturan yang terakhir ialah kelancaran. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. Jadi, itulah dia keempat-empat unsur yang terdapat dalam pertuturan seharian kita, di mana yang pertama tadi adalah suara, yang kedua adalah bunyi, yang ketiga adalah artikulasi, dan yang keempat ataupun yang terakhir ialah kelancaran. Seterusnya, kita akan bergerak ke arah masalah yang seringkali berlaku dalam pertuturan seharian kita. Masalah dalam pertuturan boleh dibahagikan kepada 3 kategori besar, yaitu masalah artikulasi, masalah suara, dan masalah kelancaran. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Masalah pertuturan yang kedua selepas masalah artikulasi adalah masalah suara. Masalah suara melibatkan kualiti bunyi suara yang tidak jelas untuk didengar oleh si pendengar. Semua suara berbeza dari segi nada, kualiti suara, dan punca suara dihasilkan. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau, serak, atau garau dan berbisik. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. Masalah pertuturan yang terakhir ialah masalah kelancaran ataupun gangguan kelancaran.
Masalah kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang ataupun tersekat-sekat. Kesimpulannya, bahasa dan pertuturan merupakan dua item yang biasa kita gunakan dalam kehidupan harian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah dalam bahasa dan pertuturan yang perlu kita perhatikan bagi memastikan bahasa dan pertuturan yang kita gunakan mudah dipahami oleh orang lain. Itu sahaja dari kami berkaitan masalah dalam bahasa dan pertuturan. Sekian dan terima kasih.